Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah hari ini kita dengar fadilat hadis dalam fadilat sedekah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, di dalam syurga terdapat kamar-kamar yang dari luarnya boleh nampak semua perkara yang ada di dalamnya, dan dari dalamnya boleh nampak semua perkara yang ada di luarnya. Para sahabat bertanya, untuk siapakah kamar-kamar itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang-orang yang berbicara dengan cara yang baik, yakni tidak bercakap kasar dengan muka yang masam, memberi makan kepada orang ramai, sentiasa berpuasa dan berdiri bersolah tahajud pada malam semasa orang lain nyenyak tidur. Ad-Dur, Ibnu Abi Syaibah dan Tirmizi. Keterangan, Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu an meriwayatkan peristiwa di bawah ini, sedangkan pada masa itu beliau belum memeluk Islam lagi. Beliau berkata bahawa sebaik saja saya mendapat berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah semasa hijrah, maka saya terus pergi ke sana. Melihatkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terus berkata, pertama yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tiba di Madinah ialah, wahai manusia, selalulah memberi salam antara kamu, berilah makan kepada orang ramai, hubungkanlah silaturahim, dirikanlah solah pada waktu malam semasa orang lain nyenyak tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Pada ayat yang panjang nombor 34 pun telah dinyatakan, yakni sifat yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, iaitu mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan, walhal mereka berkata, kami memberi kamu makan semata-mata kerana Allah SWT. Tidaklah kami inginkan apa-apa balasan daripada kamu, dan tidak juga kami inginkan ucapan terima kasih. Di dalam sebuah hadis dinyatakan, sesiapa yang memberi makan kepada saudaranya sehingga saudaranya itu kenyang, dan memberi minum sehingga dahaganya hilang, maka Allah SWT akan menjauhkannya dari neraka sejauh 7 parit. Setiap parit jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan. Masya Allah. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa seluruh makhluk ialah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa setiap kebaikan ialah sedekah, termasuklah bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria serta menuangkan air dari timba kita ke dalam bekas saudara. Bahagian yang paling penting dalam hal berbicara dengan cara yang baik ialah bertemu dengan wajah yang ceria, bukan dengan muka masam dan percakapan yang kasar. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa janganlah menganggap lekeh terhadap mana-mana perbuatan baik, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa janganlah menganggap lekeh terhadap mana-mana kebaikan. Jika tiada apa-apa kebaikan pun, maka sekurang-kurangnya bertemulah dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Dalam hadis yang lain dinyatakan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria pun adalah sedekah. Amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar pun sedekah. Memberitahu jalan yang betul kepada orang yang sesat juga sedekah. Mengalih sesuatu yang menyakitkan dari jalan juga sedekah. Menuangkan air dari timba kita ke dalam bekas saudara pun dikira sedekah. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa pada hari kiamat nanti ahli neraka akan didirikan di dalam satu barisan. Seorang mukmin yang sejati, yakni yang merupakan ahli syurga, akan melewati mereka. Dari dalam barisan itu, seorang lelaki akan berkata, kamu syafaatkanlah untukku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga itu akan bertanya, siapakah kamu? Lelaki itu akan menjawab, kamu tidak mengenali daku. Di dunia dahulu, kamu pernah sekali meminta air daripadaku, lantaran itu aku telah memberikan kepada kamu. Lantas ahli syurga itu pun akan memberi syafaat, dan syafaatnya akan diterima. Demikian itu seorang lelaki lain akan berkata, di dunia dulu kamu pernah meminta sesuatu daripadaku, dan aku telah memberinya kepada kamu. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa seorang ahli syurga akan melewati barisan ahli neraka. Dalam kalangan mereka, seorang lelaki akan memanggil ahli syurga tersebut dan berkata, apakah kamu tidak mengenaliku?
Aku ialah orang yang telah memberi kamu minum air pada sekian-sekian waktu, yang telah memberi kamu air untuk berwuduk pada sekian-sekian waktu. Dalam sebuah hadis lain menyatakan bahawa pada hari kiamat nanti, ahli syurga dan ahli neraka akan didirikan dalam barisan masing-masing. Seorang lelaki dalam barisan ahli neraka nampak seorang lelaki dari barisan ahli syurga. Lalu dia memperingatkannya, di dunia dahulu aku pernah membuat sekian-sekian kebaikan untuk kamu. Lantas ahli syurga itu akan memegang tangannya dan membawanya ke hadapan Allah SWT, lalu berkata, Ya Allah, saya ada berhutang budi kepada orang ini. Maka Allah SWT akan memasukkan orang itu ke dalam syurga dengan rahmatnya. Jadi Alhamdulillah, apa yang kita dengar, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.